Buletin Didik 25 April bersama saya Nolifah Gania. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja Pemaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah bahawa golongan muda harus berani dan memulakan inisiatif bagi membantu memulihkan dunia kepada keadaan yang lebih baik dalam mengharungi pandemik COVID-19. Bertitah pada Global Youth Mobilisation secara maya semalam, Seri Paduka berpandangan golongan muda harus diberi peluang dan sokongan untuk memainkan peranan mereka sebagai warga dunia yang aktif menyumbang. Young people are full of energy, talents and creativity. The pandemic year has shown us how resourceful young people are in continuing to learn and adapt despite having major disruptions in their education. Tunku Azizah yang juga penaung Diraja Persatuan Pandu Puteri Malaysia menzahirkan rasa gembira dan bangga diundang bertitah pada Global Youth Mobilisation. Ia adalah inisiatif Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Big Six Youth Organisation. Titah baginda, golongan muda negara hari ini banyak melibatkan diri dalam kerja sukarela, menyokong petugas barisan hadapan, membangkitkan kesedaran awam dan paling tidak menjadi warga yang bertanggungjawab dengan mematuhi garis panduan pencegahan penularan COVID-19. Baginda juga menzahirkan ucapan tahniah kepada dua organisasi ini yang proaktif mengiktiraf maklum balas positif bahawa orang muda boleh menyumbang kepada usaha menangani pandemik. Tunku Azizah turut menggesa semua kerajaan, perniagaan dan komuniti menyokong golongan muda menerusi inisiatif Global Youth Mobilisation ini. Mungkin bagi sesetengah golongan, penutupan sekolah adalah jalan terbaik untuk mengatasi kemunculan kluster baharu COVID-19 di sekolah. Tanpa perlu risau soal bimbingan dan pemantauan pembelajaran anak-anak di rumah, tugas-tugas itu mampu diambil alih oleh pembantu rumah mahupun tutor. Sebaliknya, bagi ibu bapa yang bekerja sendiri mahupun bekerja dari rumah, keperluan untuk memberi tumpuan kepada sesi pembelajaran anak-anak di rumah pastinya sesuatu yang membebankan. Mengikut rekod, daripada setiap 100 kes COVID-19 di Sekolah Kendalian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, tidak sampai 30 kes adalah jangkitan di dalam sekolah. Lebih 70% kes jangkitan adalah berpunca daripada ibu bapa murid atau pasangan kepada guru, saudara mara terdekat, pusat tuition dan lain-lain aktiviti keluarga di rumah. Bagi saya kalau start sekolah pun tak guna juga. Sebab apa? Sebab depa di luar sana, parents yang mana keluar pergi ni bazar Ramadan, even sekarang bazar Ramadan pun tengok kita peniaga pun tak pakai face mask. Kan? Depa cuma tepas habis tu depa di pintu masuk pun ada tak ada rela, dalam tak ada yang jaga yang betul kan. So itu kes-kes macam ni dia datang daripada pelbagai aspek, pelbagai kawasan kan. Fakta ini menjadi asas kepada kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk anak mereka meneruskan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Bukan kita tak bimbang, tapi dari segi dia punya level of confidence terhadap sekolah, whether ni dia masih lagi kalau kita tengok kan keadaan dalam kelas pun masih ramai yang datang dan hadir di sekolah. Kalau compare dengan sebelum ni, kalau untuk dalam program talian ni ada yang tak hadir kan dalam untuk mengikuti online pembelajaran ni. Sesi pembelajaran secara bersemuka di sekolah dianggap penting bagi sesetengah ibu bapa yang kurang berkemampuan, di mana keperluan gadget menjadi satu masalah utama dalam menjalankan PDPR, lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai ramai anak yang bersekolah. Bagi golongan yang bekerja sendiri atau bekerja dari rumah pula, jika mampu menyediakan gadget untuk setiap seorang anak bagi tujuan PDPR sekalipun, mereka lebih memilih untuk anak mereka meneruskan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Daz Rina Cik Din percaya kedua-dua aspek pendidikan dan kesihatan sama penting dan meletakkan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk ketiga-tiga anaknya meneruskan pembelajaran di institusi itu berbanding di rumah. Dekat rumah tak dengar cik, dia pun macam apa ni nak kena buat apa dia, so bila buat homework dengan mami dia, benda ni adalah common dah, so dia tak dapat apa-apa special. Sebab kalau sebelum PDPR ke apa ke memang rutin study dengan mami dia dah ke common. Jadi
tak dia rasa macam alah macam another study time dengan mami. Macam tu je lah. Tapi dekat sekolah balik bercerita, oh mama today I do this, today I did it. Oh teacher say I'm so good at it. Benda-benda tu yang kita dengar apa as a parents, kita sonok. Do you like to do online class with mommy? Why? Why? I've been do an online class with mama kan. Scared. You scared with mommy? Okay. Online class with mommy and going to school. Which one do you prefer? School. You prefer go to school. Dazrina mengakui akan kepayahan mendidik dan memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Lebih-lebih lagi apabila terpaksa memberi lebih tumpuan terhadap anak sulungnya, Nurdiana Alisha Mizan Nur Mizan, 10 tahun yang menghidap autisma. Kehidupan kebanyakan kanak-kanak golongan ini adalah berdasarkan rutin dan sebarang perubahan boleh mendatangkan kesan dari segi emosi dan perkembangan mereka. Tiba-tiba bila sekolah ditutup, bangun pagi, mandi, kena duduk depan komputer belajar. Itu adalah satu orang kata perubahan rutin yang drastik untuk bagi anak-anak special ni. Jadi kat situ kesian parents-parents yang terpaksa tengok anak meltdown, tantrum sebab perubahan jadual yang berbeza. Jadi bila sekolah dah buka balik pun akan ada masalah yang sama juga. Jadi kesian kalau sekolah kejap buka kejap tutup ni, especially untuk anak-anak special akan stres. Justru dia turut berharap sekolah dapat terus dibuka bagi membentuk anak-anak yang maju daripada segi tahap pendidikan dan pembangunan diri. Menerapkan asas pengucapan awam kepada anak-anak hari ini adalah salah satu cara membentuk keyakinan mereka dan melatih mereka berfikir secara kreatif dan kritis. Malah kanak-kanak yang didedahkan dengan ilmu pengucapan awam secara tidak langsung membantu mereka lebih petah dan berani untuk berucap di khalayak ramai. Next will be the weather report for Kuala Lumpur. Saturday, 25 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. Bagi pengasas Johan Speaking Academy, Johan Uy, pengucapan awam adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai semua individu. Lazimnya, pelajar telah didedahkan dengan kemahiran pengucapan awam sejak dari sekolah rendah menerusi pertandingan bercerita, pidato dan debat. Bagi Johan, kemahiran ini penting kerana ia akan membantu mereka menjadi lebih yakin ketika menghadiri temuduga kerjaya nanti. Beliau yang sudah mengasaskan Johan Speaking Academy di TTDI Kuala Lumpur sejak 7 tahun lalu, memberi tumpuan kepada pembinaan keyakinan diri kanak-kanak dari umur 7 hingga 12 tahun. Tambah Johan, kebolehan berkomunikasi di khalayak umum adalah kemahiran yang memberi banyak kelebihan kepada kanak-kanak. Parents sangat gembira bila dia nampak anak dia boleh perform atau even pun 1 minit ke 2 minit cerita dia pendek pun, diorang sangat gembira bila nampak anak-anak diorang breakthrough. Because padahal diorang sendiri pun tak ada experience macam tu. Buat presentation dekat shopping mall, even radio interview, kita pun ada buat TV simulation interview. Bila dah nampak breakthrough macam tu, diorang sangat-sangat gembira. Selain dapat mempraktikkan apa yang diajar di dalam kelas, pelajar yang mengikuti program ini juga diberi peluang berucap di tempat awam, antaranya di pusat beli belah, zoo negara dan di acara rasmi terpilih. My name is Hannah. I am 7 years old. I got 2 sisters and my first sister is Hasha. And my second sister is Hanis. Do you love this class? Yes. Why? What do you learn in this class? I learn about English. So they can speak confidently in public and can go on stages to speak confidently. And it's good. Kebiasaannya, program pembelajaran pengucapan awam ini dikendalikan selama 10 minggu.
Sehingga kini, Johan telah menggilap potensi pengucapan awam lebih 3,000 pelajar. Today, I am at Zoo Negara. Yay! Selepas remban di Negeri Sembilan, program Titipan Kasih Harian Metro meneruskan pendekatan menyantuni golongan kurang bernasib baik. Kali ini di Rumah Anak Yatim Darul Aitam, Bukit Paguh, Melaka. Dan selain barangan keperluan harian, rumah kebajikan itu turut menerima sumbangan juadah berbuka puasa. Ketua Pengarang Kumpulan Harian Metro, Hussein Jahid berkata, melalui aktiviti amal ini, ia diharap mampu mengukir senyuman buat anak-anak yatim berkenaan. Sebagaimana titipan kasih yang sebelum ni kita buat, memang kita menyantuni pihak-pihak yang kurang bernasib baik dan terutamanya rumah-rumah kebajikan yang berdaftar dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Sekurang-kurangnya kita dapat membantu mereka ini dan kita nak diorang ni juga bergembira lah dan juga sempurna amalan mereka pada bulan Ramadan yang mulia ini dan juga nanti apabila menyambut Hari Raya. Terdahulu beliau bersama Ketua Jabatan Operasi Runcit Kara Holding Sdn Bhd, Izham Harun menyerahkan sumbangan kepada pengurus Rumah Anak Yatim Darul Aitam, Nuha Idris. Turut hadir pengarah projek Titipan Kasih Harian Metro, Nur Azam Abdul Aziz. Terima kasih diucapkan kepada Harian Metro, Ayam Mas yang sudi datang ke madrasah kami. Semoga anak-anak ni dapat apa yang diinfakkan bermanfaat untuk mereka. Terima kasih. Cubaan seorang lelaki menyeludup lebih 1,000 ekor burung murai batu dan murai kampung bernilai RM76,000 gagal. Ia selepas aspek diberkas Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Johor. Pengarah Perhilitan Negeri Salman Sa'ban berkata, lelaki berusia 36 tahun itu ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Taman Wawasan Kelapa Sawit Kulai jam 7.30 malam semalam. Bertindak atas maklumat awam dan risikan, sepasukan pegawai penguatkuasa Perhilitan Johor diketuai Salman membuat serbuan di rumah berkenaan. Hasilnya, lebih 1,000 ekor burung murai yang diletakkan dalam kenderaan suspek berjaya dirampas. Siasatan awal mendapati burung murai kampung dan murai batu itu hendak diseluduk ke negara jiran menggunakan jalan laut. Burung ini kita syaki untuk tujuan diseludup ke negara jiran, yang mana negeri Johor ni memang terkenal sebagai tempat penyeludupan, terutamanya burung-burung seperti murai kampung dan juga murai batu ni. Harga pasaran burung murai batu yang juga spesies dilindungi adalah sekitar RM300 hingga RM450 seekor. Murai kampung pula berharga antara RM30 hingga RM35 seekor. Kes disiasat di bawah Seksyen 61 Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Bila kita duduk dekat rumah ni, jangan kita bazirkan masa yang ada tu. Betul tak? Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, kalau sekiranya setiap saat kita bazirkan, rugi kita. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi, ilmu tu sangat penting. Walaupun kita rasa kat rumah ni tadi kita relax dan sebagainya, kita kena atur waktu kita dengan baik. Sebab apa? Sebab ilmu tu sangat penting. Sebab dengan ilmu lah yang kita boleh amalkan. Tanpa amalan daripada ilmu yang kita belajar tu tadi, sia-sialah kehidupan kita. Betul tak? Jadi sebab tu adik-adik, jangan kita bazirkan waktu kita. Ilmu tu sangat penting sebab daripada ilmu kita akan mendapat segala yang kita kehendaki sama ada di dunia maupun di akhirat. Kan? Jadi jangan lupa ilmu mesti kita dapatkan dan kita belajar. Walaupun mungkin kita rasa bosan, tak apa, it's okay, belajar sikit-sikit. Kan, kalau rasa kita dah rasa penat sangat, berhenti sekejap dan kita pergi buat benda lain, kemudian kita belajar lagi. Lepas tu daripada ilmu tersebut, dapatlah kita amalkan apa yang kita dapatkan daripada ilmu tersebut. Tak kira apa subjeknya ataupun apa mata pelajarannya, kita amalkan yang sebaik mungkin yang kita boleh gunakan secara praktikal.
Siapa sangka Lubnan, sebuah negara yang sedang bergelut dengan krisis ekonomi serta kerap terputus bekalan elektrik, mampu menghasilkan kereta pertama negara. Lebih menarik, kereta yang dihasilkan ialah kereta elektrik. Kereta sports dengan pintu bukaan rama-rama ini dinamakan Quds Rise, iaitu nama Arab bagi Baitul Maqdis. Projek ini diketuai ahli penjagaan tempatan Jihad Muhammad yang juga anak kelahiran Lubnan, Palestin. Pembuatannya pula 100% di Lubnan. Kereta ini dijual pada harga $30,000 atau kira-kira RM130,000 seunit. ما فيني اوصفه زي اجاني ولد بتعرف لما بيجيك اول ولد بحياتك تكون انت مجوز و10 سنين محروم من الاولاد وفجأة بتيجي مرتك بتقول لك انا حامل ومعي صبي نفس الشعور. Mengenai kaedah pengecasan pula, meskipun negara itu berdepan krisis bekalan elektrik, ada sesuatu yang Jihad mahu kongsikan. واحد منهم نحن عندنا كهرباء 24 بس عندنا تو سورسز للكهرباء ال 24 يعني عندنا الدولة اللي هي ما قادرة تعطي 24 ساعة وعندنا الاشتراك الفرق انه ندفع فاتورتين بس لو دفعنا فاتورة ما حندفعها دبل يعني لو كهربت الدولة اجت 24 ما هيدا عداد وكيلو وات مزبوط ولا لا فخلينا نقيم هيدا الجزء كهرباء موجودة إذا ابتغينا نجيبها هلا. Bagi memudahkan pembeli, syarikat Jihad merancang untuk memasang 100 stesen pengecasan semula di seluruh negara. Syarikatnya turut meletakkan harapan penjualan domestik jonjol ini mampu mencapai sehingga 10,000 unit. Projek sedekat di stesen kereta api di London membawa hasil ekosistem yang wajar dipuji, menampilkan kombinasi bercucuk tanam di tengah hutan konkrit. Meskipun sentiasa sibuk dengan dilalui ratusan ribu orang sehari, hakikatnya terdapat 34 kawasan yang dikuasakan dengan tenaga solar di platform-platform kereta api di bandaraya itu yang dibangunkan oleh Energy Garden. Sekatan pergerakan yang dilaksanakan ketika pandemik menyaksikan lebih ramai sukarelawan tampil menyertai aktiviti berkebun di sini dengan penjarakan fizikal. Kini dengan sekatan pergerakan dilonggarkan, Ketua Eksekutif projek ini berharap mampu menangani cabaran untuk jangka masa lebih panjang. Energy Garden is really about building resilience in communities. So it's not just garden or energy, it's about how do we directly address the climate change issue that everybody feels they are powerless to do. Di stesen Bronsbury ini, misalnya bukan sahaja terdapat hasil pertanian seperti sayur yang boleh dikongsi bersama, ada juga rumah lebah dan tempat kelawar berteduh didirikan sukarelawan. So I think it really is making London a better place to live. It's making it more pretty. People commute, millions of people each day. This enhances their commute. It's making the environment better because more plants means less carbon dioxide, and it's bringing people together. Cikgu ada tips untuk pelajar-pelajar di luar sana. Pertama sekali, tengok balik jadual berkala daripada unsur pertama hingga unsur ke-20. So daripada situ, pelajar-pelajar dapat mengetahui nombor proton dan sekaligus dapat menentukan bilangan elektron untuk melukis struktur atom, sekaligus dapat menentukan kumpulan dan kala dalam jadual berkala. Okey. Persatuan Badminton Malaysia BAM mengesahkan seorang lagi pemain kebangsaan diuji positif COVID-19. BAM dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan keputusan itu diterima menerusi ujian calitan kali ketiga yang dijalankan ke atas 91 pemain di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara semalam. Semua pemain dan pegawai yang pernah di ABM akan terus menjalani kuarantin kendiri mengikut protokol yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Majlis Sukan Negara, MSN dan Institut Sukan Negara, ISN sehingga diberitahu kelak. BAM memaklumkan akan mengikut segala garis panduan yang ditetapkan KKM bagi menjaga kesihatan, keselamatan dan kebajikan semua yang berada di pusat latihan badminton kebangsaan.
Kes positif terbaru ini menyaksikan jumlah keseluruhan pemain yang dijangkiti COVID-19 di ABM meningkat kepada 15 orang selepas 14 kes direkodkan sebelum ini. 6 kes direkodkan pada 17 April lalu, manakala 8 lagi kes Selasa lalu. Ke perkembangan Liga Super, Terengganu FC meleburkan rekod tanpa kalah Johor Darul Takzim JDT selama 21 bulan, malah menjadi pasukan pertama mengalahkan juara Liga 7 musim berturut-turut itu. Pertemuan JDT dan TFC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri sememangnya paling mencuri tumpuan peminat bola sepak tempatan. Penguasaan bola di atas padang tampak seimbang namun tanpa jaringan pada babak pertama hinggalah tiba detik yang melonjakkan nama Muhammad Hakimi Abdullah hadir sebagai penjaring tunggal perlawanan. Kesilapan dalam situasi kelang kabut di kawasan pertahanan JDT menyebabkan bola kembali ke kaki Hakimi yang tenang menolak masuk bola ke gawang minit ke-56. Sekalipun JDT berusaha memburu gol penyamaan, kelebihan jaringan tunggal itu berjaya dipertahan TFC sehingga tamat masa permainan. Kali terakhir JDT tewas di halaman sendiri adalah ketika tunduk 0-1 kepada PJ City FC pada 16 Julai 2019. Bagi saya tak ada guna kita nak betul-betul nak kalahkan JDT tapi dengan geng-geng lain yang senang kita tewas tak ada guna. Bagi saya malam ni rezeki memihak kepada TFC itu saja. Player bermain dengan disiplin dengan baik. Kita tahu sebab player lawan JDT dari segi motivasi player itu automatically kita tak perlu cakap apa-apa dengan sendiri dari segi profession dia tu dia memang bersedialah sebab untuk bermain dengan tim JDT player yang baik yang hebat. I think this is a good wake up call for us to know that it's not going to be easy. We're going to Kuala Lumpur, we're going to Kedah, we're going to Penang, we're going to play away. And it's going to be hard and tough. But I think with this result, we're going to go there very strong. Jika semalam kami kongsikan pelancaran misi Crew to SpaceX, kali ini saksikan pula ketibaan kapal angkasa itu di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS bersama 4 angkasawan. Paparannya mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.